saya punya pusat dialisis pada tahun 2007. Sebelum 2007 saya masih kerja dengan hospital kerajaan, dan pada tahun 2007 saya resign dan saya buka saya punya pusat dialisis sendiri. So 2007, 2008, 2009 so running okey lah. Saya tengok banyak pesakit yang buat rawatan dialisis ni. Saya sebagai doktor, setiap tahun, sejak dari doktor ni, setiap tahun saya akan buat medical check up. Saya cek saya punya darah untuk semua check up lah, sebab seperti yang tuan-tuan perempuan tahu, sebagai doktor saya terdedah kepada macam-macam pesakit, kadang-kadang bagi injection tercucuk jarum, tak tahu orang tu ada HIV ke apa ke, kita tak tahu. Jadi memang tiap tahun saya buat medical check up. Dan selama ni memang normal. Sampai tahun 2010 ada satu keputusan yang betul-betul memeranjatkan saya. Saya punya paras kreatinin tinggi. Normal kreatinin ni bawah 115 untuk lelaki, untuk perempuan bawah daripada 100. Jadi saya punya 144. 144 maksudnya buah pinggang saya dah ada sedikit kerosakan. Dan pada mulanya saya tak percaya. Saya ingat mungkin ada lab error. Makmal tu tersilap kot. Jadi minggu depan saya ambil darah lagi sekali, cek dekat makmal yang lain. Dan dengan harapan keputusan tu normal. Dengan harapan lab yang pertama tu mungkin buat salah kot, kan, mesin dia salah. Tapi keputusan tu tetap sama. Dan yang menyedihkan saya, keputusan tetap sama. Jadi saya sangat tension, sangat stres masa tu tak ada buat perubatan Nabi, hanya buat perubatan moden ni saja. Tak kenal lagi dengan bekam herba apa semua ni, saya tak kenal lagi. So dah dua lab kata tinggi 144. Tapi yang peliknya saya tak ada kencing manis, saya tak ada darah tinggi, saya tak ada masalah apa pun, dan saya tak tahu kenapa buah pinggang saya rosak. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, ada lebih kurang 30% pesakit yang buat dialisis ni, 30% pesakit yang buat dialisis, dia punya buah pinggang, punca kerosakan buah pinggang dia orang memang tidak dapat dikenal pasti. Okey, tak tahu sebab. Dan selebihnya 70% disebabkan oleh kencing manis, darah tinggi, batu karang dan sebagainya. Saya tak ada masalah darah tinggi, kencing manis, batu karang apa pun tak ada. Okey. Tiba-tiba buah pinggang saya mula rosak. Dan selepas saya dapat tahu ni, saya sangat panik, sangat risau. Masa tu tak buat apa-apa lagi. Lebih kurang sebulan atau 2 bulan lepas tu saya cek lagi sekali darah. Keputusan dia 156. Dia naik lagi. So dah makin risau, makin sedih, makin takut. Okay? Sebab bayangkan kita ni dah dalam dunia dialisis, dan tiba-tiba saya sendiri pula satu hari nanti nak kena buat dialisis. Jadi saya memang sangat stres, tension sebagainya. Tambah pula fikirkan anak isteri saya tu di rumah, anak 2 orang. Saya satu-satunya sumber pendapatan untuk keluarga saya. Jadi memang sangat stres lah, sangat sedih. So lepas 156 tu saya buat keputusan nak pergi jumpa doktor pakar buah pinggang. Sebab saya dah cuba makan ubat-ubat yang saya tahu, tapi masih dia tak turun. Saya buat keputusan nak jumpa doktor pakar buah pinggang. 3 doktor pakar buah pinggang saya jumpa. Yang pertama, seorang doktor pakar buah pinggang dari Kedah Medical Center. Saya jumpa dia, saya cerita saya punya keputusan darah macam ni. Dia kata ini chronic kidney disease. Tak ada ubat nak normalkan semula kreatinin tu. Dan ubat yang ada cuma untuk melambatkan proses kerosakan buah pinggang. Maksudnya kreatinin tetap akan naik, sama ada cepat atau lambat. Bila bagi ubat dia akan lambat. Maksudnya last kali memang kena buat dialisis. Faktor masa saja. So saya tak berapa puas hati dengan penjelasan doktor tu. Saya pergi cari satu lagi doktor pakar buah pinggang dekat hospital pantai Pulau Pinang. Jumpa doktor Cina seorang. Ceritakan saya punya keputusan darah semua ni makin naik macam ni. Saya pun dengan harapan dia akan beritahu saya perkataan yang saya nak dengar, iaitu ini boleh baik, ini boleh normal balik, makan ubat boleh normal balik. Tapi malangnya bukan itu jawapan yang dia bagi. Dia pun cakap benda yang sama, buah pinggang dia dah mula rosak. Tak tahu apa sebab dia. Kita hanya boleh bagi ubat untuk memperlahankan kerosakan, tapi bukan untuk sembuhkan. Tak mungkin boleh sembuh. Sebab mengikut perubatan moden, buah pinggang yang dah mula rosak, dia tak boleh sembuh. Kita ada ubat untuk melambatkan proses kerosakan tu. Okey. So dia pun prescribe saya ubat. Ada beberapa jenis ubat. Nama ubat dia ketosteril. Satu lagi ubat nama dia Vaseldue F. Kedua-dua ubat ni memang ubat yang terbaru dalam pasaran, dan memang dia kata terbukti boleh melambatkan proses kerosakan buah pinggang. Jadi saya pun belilah ubat tu. Mahal harga dia. Satu kotak tu yang ketosteril tu harga 400 lebih. Yang Vaseldue F satu lagi ubat tu harga dia lebih kurang 900 lebih. Dan ada beberapa ubat lagi. Total semua yang Vaseldue F tu harga dia dekat 300-400 lebih. Total semua saya spend lebih kurang RM900 satu bulan untuk ubat. Okey. So saya pun tapi masih ada harapan sikit, tak puas hati. Jadi lepas ambil ubat-ubat tu semua, saya pergi jumpa seorang lagi doktor pakar buah pinggang. Doktor ni sebenarnya saya punya batch dulu dekat UKM. Doktor Cina juga. Dia kerja dekat Kulim masa tu. Pergi jumpa dia. Saya cerita saya punya keputusan darah yang semakin meningkat, dan juga dah bagi buah-buah macam ni semua, ubat-ubat semua ni. Dan masih saya beritahu saya dah on ubat-ubat ni semua ni. Lepas dia cek, dia tengok keputusan darah dia semua, dia pun cakap benda yang sama. Buah pinggang you tak boleh kembali normal. Dah rosak lebih kurang 5-10% dah rosak. Ubat hanya untuk melambatkan kerosakan. Jadi saya pun terimalah kenyataan. Kata buah pinggang saya satu hari nanti akan rosak. Dan saya makan ubat-ubat itu semua dengan harapan dia boleh melambatkan kerosakan buah pinggang saya. Masuk tahun kedua, daripada 2010 masuk 2011, kreatinin dah naik 184, tak salah saya. Walaupun makan ubat dekat-dekat RM900 satu bulan, masih naik juga kreatinin. Okey. Dan masuk tahun ketiga, 2011 masuk 2012, kreatinin masih tu lebih kurang macam tu juga, 180, 190 macam tu juga. So semakin risau, fikirkan anak, isteri, dan saya buat penyeraan. 1 tahun dia naik lebih kurang 100. Jadi untuk sampai 600 kena buat ni.
600 kena buat cuci bawah pinggang. Okey. Kalau dah mula cuci bawah pinggang, kena cuci bawah pinggang sepanjang hayat. Jadi saya pun kira saya cakap dengan isteri saya, mungkin dalam masa 4-5 tahun lagi kena buat ni lah kot, kena buat cuci bawah pinggang. Kalau dah start cuci bawah pinggang, saya agak-agak saya punya jangka hayat mungkin lebih kurang 9 hingga 10 tahun kot, ataupun mungkin awal lagi. Dan macam-macam lah discuss dengan isteri, make sure jaga anak elok-elok, lepas saya tak ada nanti macam-macam lah berfikir nak tulis wasiat lah apalah. Tapi dalam masa yang sama 3 tahun tu saya tak putus asa. Kebetulan tahun 2013 saya pergi umrah. Berdoa betul-betul sepanjang 14 hari duduk di tanah suci, berdoa betul-betul depan Kaabah. Saya minta dekat Allah sembuhkan saya punya sakit bawah pinggang ni. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 saya pergi haji. Saya dapat pergi haji, doa lagi dekat Allah betul-betul depan Kaabah supaya Allah berikan penyembuhan pada sakit bawah pinggang saya. Walaupun doktor-doktor dah beritahu ada harapan. Dan mungkin Allah makbulkan doa saya. Lepas saya balik haji tu, abang saya ni dia suka pergi tabligh. Kebetulan waktu tu dia pergi tabligh dekat India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan. Waktu dekat Pakistan, dia beli satu buku tentang bekam. Sebelum waktu ni saya tak percaya tentang bekam, perubatan Nabi, herba semua saya percaya. Saya memang penyokong kuat perubatan moden. Sakit yang datang dekat hospital yang beritahu makan herba semua, saya akan nasihat jangan, benda-benda tu semua tak ada bukti, jangan buat. Saya akan nasihat macam tu. So sekarang ni buku yang abang saya beli tu, buku tentang bekam, saya tengok buku tu, saya memang tak tertarik sangat dengan buku bekam tu. Tapi yang saya tertarik adalah dia punya penulis buku tu. Penulis buku tu seorang doktor pakar perubatan, dekan fakulti perubatan di Universiti di Karachi dan juga lulusan dari London. Jadi saya tengok penulis buku ni, saya memang betul-betul terkejut. Macam mana seorang doktor pakar, dekan fakulti perubatan, lulusan London boleh tulis buku tentang bekam pula tu. Jadi saya pun ambil buku tu, saya baca. Dia punya penjelasan semua dia tulis dalam buku, penyakit-penyakit semua dalam bahasa perubatan dia tulis. Tapi penjelasan dia dalam bahasa Urdu. Saya belik-belik buku tu, saya terjumpa bahagian bawah pinggang. Dia kata chronic kidney disease, buat bekam di tempat-tempat macam ni, dia kata boleh turunkan paras kreatinin. Jadi saya sangat-sangat teruja. Masa tu tak tahu pasal bekam semua, saya pergi belajar bekam melalui YouTube. Saya tunjuk kat isteri saya, belajar dengan isteri saya sekali, dan juga saya pergi cari peralatan bekam semua. Saya suruh isteri saya buat bekam dekat saya. Betul-betul ikut poin yang dalam buku tu. Bila saya buat bekam, bekam dah buat, isteri saya dah buat dah. Lepas 3 hari, masa buat bekam tu kreatinin saya 284 kalau tak salah saya. 284. Ataupun 200 lebih lah, antara 220 ke 30 sampai 84. Memang macam tu. Lepas buat bekam, lepas 3 hari saya pergi cek saya punya darah, nak tahu saya punya kreatinin, dan keputusan betul-betul memeranjatkan saya. Kreatinin saya 136. Daripada 280 lebih, turun 136. Dan itu titik permulaan saya dah mula syak ada sesuatu yang tak kena dengan perubatan moden yang sedang saya praktikkan sekarang ni. So daripada situlah saya mula banyakkan pembacaan, beli buku-buku tentang bekam, dan saya jumpa banyak laman web tentang bagaimana doktor-doktor di Pakistan, di Arab Saudi, di India menggunakan herba, menggunakan modifikasi diet dan juga gunakan bekam untuk rawat sakit mereka. Dan saya juga gunakan kaedah ni, ubah diet, ubah pemakanan dan juga bekam untuk mak saya. Mak saya dah 40 tahun kena kencing manis, susah nak kawal, macam-macam ubat paling mahal saya dah beli dah yang terbaik dah. Untuk mak saya spend dekat RM500 beli insulin pen yang paling canggih sekali, yang paling mahal sekali. Masih tak turun. Bila saya ubah diet mak saya, buat bekam dekat dia, makan herba yang saya ni, gula dia yang tak pernah turun bawah 15 sepanjang 40 tahun tu, minggu pertama bacaan gula dia 6.7. Tak pernah dapat bawah 10. Memang terkejut. Dan ini lagi menambahkan saya punya was-was tentang perubatan moden yang saya sedang praktikkan. Kalau betul bekam tu sangat efektif untuk normalkan balik fungsi bawah pinggang, kenapa tidak diajar kepada doktor-doktor moden? So banyaklah saya jumpa dalam buku dekat internet macam mana syarikat-syarikat ubat ni dia tidak highlightkan kes-kes tentang kesembuhan kencing manis, tentang bekam. Ada 600 kajian orang dah buat tentang bekam, dan kajian itu telah diterbitkan di jurnal perubatan, tetapi tidak di-highlightkan kepada doktor. So nampak macam ada satu grup ni yang tak nak pesakit sembuh dan nak pesakit sentiasa dalam keadaan penyakit dan sentiasa makan ubat. Okey. Jadi itu titik permulaan. Saya sangat seronok, sangat gembira bawah pinggang saya dah normal. Saya sangat seronok buat kencing manis mak saya dah normal. Dan saya rasa saya tak boleh berhenti takat ni. Saya perlu cerita dekat semua orang, dan saya nak orang lain pun yang sedih dan yang takut macam saya kena penyakit, saya nak dia orang pun gembira dapat kesembuhan penyakit, gembira macam saya gembira. Okey, itu niat saya. So inilah perkongsian saya tentang macam mana saya kena sakit bawah pinggang secara ringkas. Harap perkongsian ini dapat memberi sedikit motivasi tentang perempuan kepada perempuan, dan juga memberi keyakinan kepada tentang perempuan perubatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu perubatan yang terbaik sekali. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi di live akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.